Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini viral sebuah video pendek yang kononnya sukar untuk mencari makanan yang halal dan thayyibah di Sabah. Alhamdulillah, saya telah pun membuat video ulasan dan react ke atasnya. Kemudian saya dimaklumkan bahawa orang yang sama ada membuat video kedua sebagai penjelasan lanjut ke atas videonya yang pertama itu. Ia boleh juga disebut sebagai damage control. Ayuh kita tonton sebahagian daripadanya, kemudian saya berikan ulasan dan react. Saya tak mainkan video yang penuh dalam video saya ini kerana sebahagian daripada kandungan video kedua beliau itu, beliau masih lagi merapu dengan perkara-perkara umpama garam dan gula adalah racun dan sihir dan benda-benda lain yang geleng kepala lah kita dengar. Tapi bagi yang nak tonton video penuh, link saya bagi dalam kotak description. Jadi ayuh kita tonton potongan video yang saya hendak ulas dan react, yang ini apabila beliau mengaitkan apa yang beliau nak cakapkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus atau Islam secara umum. Itu masalahnya. Sebab tu waktu aku mencari setahun lebih lah aku mencari peniaga-peniaga yang berniaga yang menjual, terutamanya tepi-tepi jalan. Susah sebenarnya nak cari makanan yang halalan thayyibah. Dan korang kena tahu juga Nabi SAW memang orang kata apa, Nabi SAW tak suka umat dia makan di luar. Baru aku faham kenapa. Rupanya memang sukar untuk mencari makanan yang halalan thayyibah. Lepas tu Nabi SAW tak suka umat dia makan makanan yang bergolek. Yang bergolek ni. Apatah lagi makanan-makanan yang dilihat ramai manusia. Ramai orang tengok makanan tu, maka makin kurang keberkatan dia. Kalau korang nak berniaga, ini tips-tips bagi korang yang berniaga. Lauk-lauk korang, makanan-makanan korang jangan dilihat, jangan diberi kepada apa orang kata, jangan bagi customer korang. Contoh customer yang datang nak tengok lauk apa-apa semua kan, okey, tak ada masalah. Cuma dia tolonglah tutup makanan-makanan korang supaya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan keberkatan. Datangkan keberkatan dalam perniagaan korang. Makanan itu makin banyak dilihat orang, maka makin kurang keberkatan. Sebab tu kalau korang tengok hari ni ramai orang pergi kedai makan apa semua kan, mereka belum makan lagi mereka dah post dekat media sosial. Betul tak? Nak tangkap gambar tak ada masalah. Tapi yang masalah dia bila korang belum makan lagi, korang dah post dekat media sosial. Itu masalah dia. Jadi insya-Allah lah, supaya kita belajar untuk masukkan makan rezeki yang Allah bagi ni ke dalam perut kita halalan thayyibah. Sebab apa benda ni penting? Kalau tak, nanti Allah Subhanahu Wa Taala tak buka tirai, tak ungkapkan tirai untuk melihat kebenaran. Korang tak akan nampak yang hak, korang akan nampak yang batil je. Boleh Sebab apa? Sebab aku sayang kat korang. Sebab tu aku nasihatkan dekat korang untuk keberkatan kita semua. Untuk keberkatan kita semua. Yang mana sebab tu Nabi SAW beritahu, sampaikan walaupun satu ayat. Sampaikan, kan? Baiklah, ulasan pertama. Sebelum itu, saya tak kenal orang yang bercakap dalam video tersebut, maka saya sekadar menyebutnya sebagai si Fulan, ya. Baik. Si Fulan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka umatnya makan di luar. Kemudian dalam video itu ada teks yang beliau kemukakan, saya bacakan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa makan di pasar dalam kurungan kedai-kedai tutup kurungan adalah tidak sopan. Kemudian diberikan rujukannya iaitu kitab Majma'uz Zawaid SK Jilid 1 halaman 85. Kemudian diberikan catatan larangan ini terpakai untuk makan di mana-mana bangunan di dalam pasar. Bagaimanapun trend moden, makan di luar tidak digalakkan ya. Ini sebagaimana tangkap layar di sebelah saya ini. Seterusnya, si Fulan mendakwa bahawa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka umatnya makan di luar ialah kerana sukar mendapat makanan yang halal dan thayyibah.
Baik, ayuh kita semak hadis tersebut. Si fulan itu sendiri telah mencatat rujukan hadis iaitu kitab Majma' Az-Zawaid. Kitab ini disusun oleh Imam Al-Haytami rahimahullah yang wafat tahun 806 Hijrah. Jangan terkeliru dengan seorang lagi tokoh yang nama hampir sama iaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat tahun 974 Hijrah. Sedikit pengenalan kitab Majma' Az-Zawaid. Ini saya ada di sini. Okey, tajuk penuhnya Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid oleh Imam Al-Haytami, wafat 806 Hijrah. Edisi saya 13 jilid ya. Kitab ini disusun oleh Imam Al-Haytami bagi menghimpun hadis-hadis yang asalnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar, Imam Abu Ya'la dan Imam At-Tabarani yang tidak terdapat dalam kitab hadis yang 6. Apakah kitab hadis yang 6 itu? Ia adalah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Sebab itu tajuknya Majma', maknanya dia menghimpun Az-Zawaid. Zawaid ni bererti tambahan. Hadis-hadis tambahan yang tidak ada dalam kitab yang 6 itu. Kemudian Imam Al-Haytami menyusun hadis-hadis tersebut dalam bab-bab seumpama dalam kitab-kitab sunan atau dalam kitab-kitab fiqh. Ini kerana hadis tersebut dalam kitabnya yang asal disusun mengikut nama para sahabat atau nama guru-guru imam hadis itu. Kemudian Imam Al-Haytami menjelaskan kekuatan atau kelemahan hadis-hadis tersebut ya. Jadi kitab Majma' Az-Zawaid ni satu kitab yang banyak manfaat. Para peminat ilmu hadis saya yakin pasti memilikinya. Sebab sebagai contoh, di sini ada Musnad Ahmad. Okey, yang ini Musnad Ahmad edisi tahqiq Syekh Syuaib Al-Naud dan rakan-rakannya ya, 50 jilid. Dan Musnad Ahmad ni hadis-hadis disusun mengikut nama sahabat. Okey, tapi bila kita nak cari hadis dalam bab tertentu susah pula. Jadi Imam Al-Haytami telah menyusunnya dalam bab-babnya yang tertentu. Ini pula Musnad Abu Ya'la Al-Mausuli, edisi saya 15 jilid. Okey. Edisi tahqiq Husin Salim Asad rahimahullah, baru saja meninggal dunia. Dan ini pula Al-Mu'jamul Kabir oleh Imam At-Tabarani, 25 jilid. Dan Imam At-Tabarani ada banyak kitab. Ada Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Awsat, Al-Mu'jamul Saghir, Musnad Asamiyin dan beberapa lagi. Dan Imam At-Tabarani pula menyusun hadis-hadis mengikut guru-gurunya. Okey, jadi kalau kita nak cari hadis memang agak susah. Jadi Imam Al-Haytami telah menyusun hadis-hadis tu, menyusun semula mengikut bab-bab sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab sunan. Dimulakan dengan bab taharah, kemudiannya bab solat dan sebagainya. Okey. Kemudian bagi setiap bab pula ada pecahan bab-bab yang kecil. Kemudian dijelaskan pula darjat hadis-hadis tersebut. Oleh itu, apabila si fulan dalam video tadi menukil sebuah hadis daripada kitab Majma' Az-Zawaid, sepatutnya dia mengetahui darjat hadis tersebut berdasarkan penilaian Imam Al-Haytami. Apabila beliau mendiamkannya, bererti beliau telah tidak jujur mahupun amanah. Baiklah, hadis itu boleh dirujuk dalam kitab Majma' Az-Zawaid hadis nombor 7920 di mana diriwayatkan, okey, kalau saya sebut diriwayatkan boleh faham maksudnya ya. Sebuah hadis yang berbunyi al-aqlu fis suqi dana'atun. Yang bermaksud makan di pasar adalah kehinaan. Atau boleh juga sebagaimana yang diterjemah dalam tangkap layar video tadi, makan di pasar adalah tidak sopan. Kemudian, apakah kata Imam Al-Haytami sebagaimana yang saya telah copy and paste di skrin itu ya? Inilah yang telah disembunyikan oleh si fulan itu. Okay? Imam Al-Haytami berkata ia diriwayatkan oleh At-Tabarani dan dalam sanadnya ada perawi yang bernama Umar bin Musa bin Wajih dan dia seorang yang dhaif. Ringkasnya, ini adalah hadis yang dhaif. Baiklah, apakah syarat menggunakan hadis dhaif sebelum menyampaikannya? Pertama, mestilah dinyatakan bahawa ia adalah hadis yang dhaif.
supaya para pendengar atau para pembaca tidak tersalah sangka bahawa ia adalah hadis yang sahih. Kedua, tidak boleh berkata Nabi SAW bersabda, tidak boleh menyandarkannya secara pasti, sebaliknya hendaklah sekadar berkata diriwayatkan. Ketiga, tidak boleh membina apa-apa hukum di atas hadis yang dhaif. Si fulan tadi tu berkata apa? Larangan ini terpakai untuk sekian-sekian-sekian, ya. Tidak boleh berkata larangan kerana ia boleh bererti hukum makruh atau haram. Baik makruh atau haram, tetap tidak boleh berdalilkan di atas hadis yang dhaif. Okey, jadi ringkasnya ia adalah hadis yang dhaif yang tidak patutlah disampaikan dengan begitu penuh keyakinan, begitu kepastian sehingga orang menganggap, bagi orang yang tidak tajam, tidak dapat menangkap, ia akan menganggap itu adalah satu hadis yang sahih. Alhamdulillah, di kalangan para penonton video saya yang pertama, ada yang telah bertanya bagaimana dengan dakwaan bahawa kononnya Nabi SAW tidak suka umatnya makan di luar, ya. Okey, itu tentang darjat hadis. Ulasan kedua pula, si fulan berkata sebab Rasulullah SAW tidak suka umatnya makan di luar ialah kerana sukar mendapat yang halal dan thayyibah. Ini adalah dusta. Seandainya pun hadis itu adalah sahih, seandainya, ya, maka sebabnya pasar sememangnya adalah tempat yang tidak disukai kerana di sana banyak berlaku perkara yang melalaikan dan mendekati atau membawa kepada apa yang makruh dan haram. Dan apabila disebut pasar, ia juga merangkumi apa yang ada pada masa kini seperti pasar raya dan pusat membeli belah atau lebih dikenali sebagai shopping mall. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 1076 atau penomboran lain hadis nombor 671, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Okey, maksudnya tempat yang paling disukai oleh Allah ialah masjid-masjid, sementara tempat yang paling dibenci ialah pasar-pasar. Hadis ini tidaklah bererti haram memasuki pasar atau shopping mall, tetapi masuklah kerana sesuatu urusan yang perlu dan segeralah keluar apabila selesai. Kemudian, hendaklah ketika memasuki pasar atau shopping mall, membaca zikir berikut, ya, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya hadis nombor 3350 atau penomboran lain hadis nombor 3428 dengan darjat yang hasan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang memasuki pasar lalu membaca, okey, ingat, ya, zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay? Maka Allah menulis baginya 1 juta kebaikan, menghapuskan daripadanya 1 juta kejahatan serta mengangkat kedudukannya sebanyak 1 juta darjat. Kenapa begitu besar ganjarannya? Bukankah ada yang berkata kalau sesuatu hadis tu menjanjikan ganjaran yang sangat besar, itu adalah petanda ia adalah hadis yang dhaif ataupun palsu? Nanti dulu, ya. Dijanjikan, hadis ini menjanjikan ganjaran yang sebegitu besar kerana orang yang memasuki pasar atau shopping mall besar kemungkinan akan terlupa untuk membaca zikir ini. Sehingga sesiapa yang membacanya diberi ganjaran yang sangat besar. Tadi bila saya baca zikir ni, saya telah tulis teksnya di skrin, kan. Sila tangkap layar dan hafal ataupun simpan dalam handphone. Bila masuk shopping mall, pasar raya, pasar, bolehlah membacanya. Okey, lebih lanjut tentang memasuki pasar dan apakah shopping mall pada zaman moden ini sama dengan pasar yang dimaksudkan dalam hadis Sahih Muslim tadi. Sila rujuk link yang saya berikan dalam kotak description.
Oleh itu, kembali kepada topik kita, tidaklah benar bahawa kononnya Rasulullah SAW tidak suka umatnya makan di luar kerana di luar sukar mendapat makanan yang halal dan thayyibah. Apa yang sahih dalam hal ini, pasar dan pusat membeli belah adalah tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sesiapa yang ada urusan di sana hendaklah segera melaksanakannya dengan membaca zikir yang telah saya sebutkan tadi dan segera beredar keluar apabila urusan telah selesai. Jika urusan itu ialah makan di salah satu restoran di shopping mall, maka makanlah dan kemudian beredarlah keluar. Satu catatan tambahan, bagi para peniaga dan pekerja di pasar, di shopping mall, jika anda berurus niaga dengan jujur, menjaga pergaulan, menjaga pemandangan, membaca zikir yang saya sebut tadi dan tetap melaksanakan solat, maka ia bukanlah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan boleh jadi Allah menyukainya dan memberikan anda ganjaran yang sewajarnya kerana kesungguhan anda menjaga perintah larangan agama ketika berniaga dan bekerja di pasar atau shopping mall. Baik, ulasan ketiga, si fulan mendakwa Nabi SAW tidak suka umatnya makan makanan yang bergolek. Akan tetapi berbanding dengan dakwaan pertama tadi berkaitan makan di luar, tentang makan makanan yang bergolek ini tidak pula dikemukakan hadisnya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sampaikan satu asas yang sangat penting. Tanggungjawab mengemukakan bukti bagi sesuatu perkara yang disampaikan terletak di bahu orang yang menyampaikannya. Jika seseorang itu mendakwa satu perkara, lalu dia tidak kemukakan bukti, maka abaikan sahaja. Ini sebagaimana dakwaan kononnya Nabi SAW tidak suka makan makanan yang bergolek. Memandangkan tiada bukti hadis yang diketahui sumber dan darjatnya dikemukakan, tidak cukup seseorang itu berkata Sahih Al-Bukhari saja, tidak cukup seseorang itu berkata Sunnah Abu Daud saja, sebab dalam pengalaman saya telah terbukti seseorang itu dengan mudah menyandarkan sesuatu hadis kepada satu kitab, padahal kita tahu hadis tu tak ada dalam kitab tersebut ya. Dia orang main tembak saja, okay? Sebab sekarang ni di kalangan orang-orang yang tiada disiplin ilmu hadis, mereka dah tahu masyarakat umat Islam cakna kepada disiplin ilmu hadis. Jadi mereka tahu, masyarakat sekarang nak tahu hadis ni riwayat siapa, apa darjatnya. Dia orang tak tahu. So, tembak je Sahih Al-Bukhari. Macamlah mereka menyangka orang yang mendengar tu tidak tahu, tidak hafal Sahih Al-Bukhari ya. Padahal bila kita dengar, hadis ni bukan Sahih Al-Bukhari ni. Okay, lain saja, right? Jadi bila seseorang itu menyampaikan hadis ya, ataupun dalam kes ini tak makan makanan yang bergolek, okay, memandangkan tiada bukti hadis yang diketahui sumbernya dan darjatnya dikemukakan, maka abaikan sahaja, ia tidak memiliki apa-apa nilai. Perkara ni saya tekankan kerana agak ramai yang menghubungi saya dengan sekian-sekian video pendek, video TikTok lah, video YouTube Shorts ke apa ke, yang mereka temui atau yang orang share dalam sekian-sekian WhatsApp group. Lalu mereka forward pada saya dan tanya apakah darjat hadis yang disebut dalam video itu. Padahal tanggungjawab menyatakan rujukan dan darjat hadis adalah pada orang yang bercakap dalam video itu dan bukannya pada kita yang mendengarnya. Jika yang bercakap dalam video itu tidak mempedulikan disiplin ilmu hadis, maka abaikan saja. Usah memberat-beratkan diri sendiri atau memberatkan orang lain dengan video yang tiada nilai ilmiah itu. Jika ini saya sebut tentang ilmu hadis ataupun darjat hadis, maka sekarang pun kita maklum ada pula seseorang yang memiliki title profesor yang duk cerita sejarah yang bila kita dengar pun garuk kepala kan. Dan bila kita minta membuktikan sejarah ataupun sejarah yang dia dakwa sebagai sejarah itu, boleh pula dia kata siapa nak percaya, percaya, tak nak percaya tak apa, nak ikut-ikutlah, tak nak ikut tak apa. Padahal the burden of proof is on you who has relate that particular story, kan? Dan tak pasal-pasal Gunung Jerai menjadi begitu famous. Gunung-gunung lain kat Malaysia ni tak famous ke, kan? Dan orang pun akan mula mengkultuskan, okay?
Gunung Jerai itu. Jadi perlahan-perlahan orang akan mulalah menganggap adanya satu karamah, satu barakah di Gunung Jerai itu ya. Jadi tanpa dia sedar, kisah-kisah sejarah yang dia bawa itu lambat laun akan memberi implikasi negatif kepada akidah umat Islam. Okey, baik, balik kepada topik kita ya. Kita sekarang masuk ke ulasan keempat tentang menutup makanan. Si Fulan berkata, saya nukil semula ya. Beliau berkata, apatah lagi makanan yang dilihat ramai manusia. Makin ramai orang tengok makanan itu, makin kurang keberkatannya. Si Fulan berkata lagi, tips kepada peniaga, makanan korang jangan dilihat. Cuba ditutup supaya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan keberkatan. Makanan itu makin banyak dilihat orang, maka makin kurang keberkatan. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, keberkatan ini adalah sesuatu milik Allah dan Allah akan memberkati apa yang Allah hendak. Dan kita akan tahu apa yang Allah berkati itu berdasarkan dalil, berdasarkan ayat Quran atau hadis. Tidak boleh manusia dengan mudah-mudah mendakwa ini ada berkat, ini tak ada berkat. Apakah anda menjadi juru cakap bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita ataupun kita kadang-kadang kita dengar masyarakat kita agak biasa ke, ini berkat, itu berkat, ini berkat kan. Berkat ni apa dalil kamu kata ini berkat? Bila kita tegur, mulalah ni W lah ni, berkat pun nak tanya kan. Padahal ini adalah perkara serius. You cannot simply say Allah's blessing is on this, is on that without any proof from the Al-Quran or authentic hadis. Okay, kembali kepada dakwaan menutup makanan tu ataupun makanan yang dilihat oleh orang ramai tiada keberkatan, tiada ayat Quran atau hadis yang dikemukakan bagi menyokong kenyataan-kenyataan yang dikemukakan oleh si Fulan. Tapi sebenarnya ada satu hadis sahih berkenaan menutup makanan dan minuman. Namun, ia tiada kaitan dengan keberkatan, tetapi berkaitan dengan menjauhi gangguan atau pencemaran syaitan ke atasnya. Saya merujuk kepada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 3755. Atau penomboran lain, hadis nombor 2012. Ini sebuah hadis yang panjang tentang mengelak gangguan syaitan. Saya baca sebahagian daripadanya, apa yang ada kaitan dengan topik kita ini ya. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, dan kuncilah pintu-pintu kalian dan sebutlah nama Allah. Yang ini dengan membaca bismillah. Kerana sesungguhnya syaitan tidak dapat membuka pintu-pintu yang dikunci dengan menyebut nama Allah. Ikatlah kantong-kantong air kalian. Dulu pada zaman Rasulullah SAW, bekas air dibuat daripada kulit haiwan yang ada muncung begitu kan. Dia, kalau kita pernah tengok dalam movie orang lama-lama minum air kan, dia kantong yang dibuat daripada kulit, kemudian ada muncungnya. Jadi muncung itulah yang Rasulullah suruh ikat ya. Ikatlah kantong-kantong air kalian dan sebutlah nama Allah. Tutuplah bekas-bekas makanan kalian dan sebutlah nama Allah walaupun tutupan itu sekadar meletakkan sesuatu di atasnya ya. Jadi kalau kita nak letak pen ke, nak letak sudip ke, senduk ke, sudu pun boleh. Kalau kita di rumah lazimnya ada, kita sebut tudung saji ke apa kan. Tapi katakanlah tudung saji tak ada ke, masak banyak sangat lauk sampai tak muat tudung saji ke, letak saja sudu ke, sudip ke, senduk ke, pen ke, dan bacalah bismillah. Okay? Syaitan tidak akan datang mengganggu atau mengotori atau mencemari makanan tersebut. Okay? Kenapa syaitan tak ganggu? Sebab kita sebut nama Allah. Okay? Sama juga bila kita tutup pintu rumah, tutup pintu kereta, tutup tingkap, sebut bismillah. Syaitan tidak akan dapat membukanya. Tak payah duk pagar rumah, letak garam lah, letak lada lah, apa semua tu. Ini yang Rasulullah SAW ajar. Dan kemudian di akhir hadis, dan matikanlah lampu-lampu pelita kalian. Okey, fokus kita kepada makanan dan minuman kan. Jadi jelas dalam hadis ini, Rasulullah SAW menganjurkan makanan dan minuman ditutup bukan kerana faktor keberkatan tetapi kerana mengelak daripada gangguan syaitan. Dan kalau ada pun orang yang nak sihir ke, nak buat ke, nak apa ke semua tu ke,
syaitan ke jin syaitan tu pun tak dapat nak ganggu. Ni nak masuk rumah pun tak boleh sebab rumah ni pintu tingkap semua ditutup dengan bismillah. Kadang dia boleh ganggu dengan cara makanan yang kita makan, tapi dia tak boleh ganggu sebab kita telah pun menutupinya dengan bismillah. Bila kita nak makan pun bismillah, ya. Semua ni saya ada jelaskan dengan lebih lanjut dalam buku saya 7 tipu daya syaitan ke atas umat Islam. Baik, merujuk kepada penjualan makanan. Bagus jika ada peniaga yang menutup makanan mereka. Gunalah penutup yang boleh lihat, ya, see-through, supaya pelanggan dapat lihat apakah di dalam bekas hidangan. Jika mereka berminat, barulah dibuka dan diambil. Atau apa-apa cara lain, asalkan makanan jangan dibiarkan terdedah begitu sahaja. Selain faktor gangguan syaitan, ada juga faktor pencemaran alam sekitar dan pencemaran pelanggan yang batuk ke, bersin ke, sembang-sembang kencang sampai tersembur-sembur air liur apa kan. Perasan tak? Sebagai restoran, banyak lauk pauknya tapi semuanya terdedah saja. Atau kalau kita pergi hotel buffet tu sebenarnya boleh tutup juga tapi semuanya terbuka saja. Itu bukan sesuatu yang bagus dari sudut higieniknya. Ada gerai tepi jalan ke, makanan semua terbuka je kan. Lori, bas, kenderaan semua duk lalu. Sebab tu saya sendiri saya suka makan di restoran mamak, tapi bukan semua restoran mamak. Saya nak restoran mamak yang semua lauk pauknya tu tersimpan dalam dia punya rak yang kaca tu dan hanya tukang cedok dia saja yang boleh cedok. Sebab ada sebagai restoran mamak, sama juga lauknya semua terdedah dan semua orang ambil apa dia nak. Tapi ada restoran mamak yang lauknya semua tersimpan dalam rak kaca dan hanya tukang cedok. Pekerja kedai itu seorang tu saja yang boleh mencedoknya. Okey? Jadi sebab bila terdedah je, orang yang ambil tu ada yang batuk, ada yang bersin, ada yang mulut bau wokok, ada yang sembang-sembang sampai tersembur-sembur dan kita pun duk ambil makanan je. Jadi ini dari sudut higieniknya dan tutupan itu juga adalah dari sudut mengelak daripada gangguan syaitan. Ia tiada kaitan dengan keberkatan. Okey. Jadi demikianlah ulasan, react dan kritikan saya ke atas si Fulan. Saya fokus kepada apa yang si Fulan cakap yang ada kaitannya dengan agama, khasnya apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu seperti dakwaan gula dan garam adalah racun dan sihir, kesalahan orang ambil gambar makanan dan disebarkan di media sosial. Semua ni saya yakin para penonton yang dirahmati Allah sekalian dapat menilainya sendiri, ya. Tentang ambil gambar ni, saya nak share sikit. Bila orang ambil gambar dan share sesuatu nikmat yang Allah telah beri kepada mereka, kenapa kita nak sakit hati? Kan? Bukankah di akhir surat Ad-Duha tu apa dia? Dan ada pun nikmat-nikmat Tuhan kamu, maka ceritakanlah ia. Salah satu cerita ialah ambil gambar kan. Kadang orang ambil gambar dia pergi umrah nak share. Orang ambil gambar dia pergi cuti dia nak share. Orang ambil gambar nak makan dia nak share. Itu dia nak menceritakan nikmat Allah kepadanya. Kalau ada yang sakit hati, masalahnya adalah pada orang yang sakit hati, bukan pada orang yang share yang nak dengki tu apa kan. Okey? Tapi kalau ada yang share sampai satu lauk, satu makanan tu pun sampai 10 gambar pun problem lah. Jadi orang nak share tu, saya tak lihat masalahnya pada dia. Kalau saya lihat masalahnya adalah pada orang yang mempermasalahkan orang yang share itu, ya. Tak semestinya orang yang nak share tu nak menunjuk, nak ujub ke nak apa, tetapi boleh jadi dia mengamalkan ayat terakhir surah Ad-Duha itu, yang ini adapun nikmat-nikmat Tuhan kamu, maka ceritakanlah ia. Cuba tadabbur ayat terakhir surah Ad-Duha. Okey, menarik apa yang diperkatakan oleh si Fulan bahawa saya nukilkan semula, ya. Beliau sendiri berkata, kena makan yang halal dan thayyibah. Sebab nanti Allah Subhanahu Wa Taala tidak buka tirai untuk melihat kebenaran. Korang tidak akan nampak yang hak, korang akan nampak yang batil sahaja. Agak-agaknya lah, apakah yang dimakan? Apakah yang selama ini dimakan oleh si Fulan itu? Kerana jelas dia sendiri yang tidak dibukakan tirai untuknya sehingga tidak nampak apa yang hak dan kemudiannya pula menyebar yang batil dalam videonya itu. Di akhir potongan video tadi, si Fulan juga membacakan sebuah hadis yang bermaksud, sampaikanlah daripadaku walau satu ayat. Hadis ini sahih,
merupakan sebahagian daripada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 3202, atau penomboran lain hadis nombor 3461. Namun hadis ini tidaklah bererti seseorang itu boleh menyampaikan apa jua lalu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu juga ingat bahawa baginda juga telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Termasuk dalam kategori berdusta ialah menyampaikan sebuah hadis yang dhaif, lalu menyampaikannya dengan cara yang pasti sehingga menyebabkan para pendengar menyangka itu adalah hadis yang sahih. Termasuk dalam rangka berdusta ialah berkata Rasulullah tak suka makan makanan yang bergolek, tetapi tidak pula dikemukakan dalilnya. Termasuk dalam kategori berdusta ialah kononnya kalau makanan tu ditengok oleh orang, kalau makanan itu tidak ditutup, tiada keberkatan. Padahal yang sahih dalam hal itu, memang ada hadis yang menganjurkannya ditutup, tapi itu adalah untuk mengelak daripada gangguan syaitan dan bukannya ada kaitan dengan keberkatan, ya. Jadi jangan mudah-mudah nak kata sampaikanlah dariku walau satu ayat, walau satu hadis, tetapi yang disampaikan itu adalah kesalahan-kesalahan dan dusta kerana ia boleh masuk ke dalam amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang sengaja berdusta atas nama baginda. Oleh itu, jangan mempergunakan hadis yang sahih, yang ini sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat, bagi menghalalkan atau menjustifikasikan penyampaian yang batil. Baiklah, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.